Kelipah bintang nun jauh di sana, sudah pastinya ku pikirkan dirimu. Kak, cuba kau tengok Sakura ni. Cantik kan? Cantik. Aku mau Sakura lah, kau milih Hinata. Kak, mana boleh aku dulu pilih Sakura. Aku tidak peduli, aku mau juga Sakura. Mana boleh aku dulu pilih Sakura. Pilih lain Hinata ke? Dia mahu aku mau yang ini juga. Tidak boleh, ini tidak sesuai dengan Kenapa? Kenapa? Aku tak cantik, dah lah tidak cantik, tak sesuai dengan dia. Dah lah hitam, bodoh. Excuse me, kau rasa kau cantik sangat. Rupa kau pun tak serupa orang. Jam lebih. Habis tu apa yang kau kata tadi, you paste me? Apa yang kau kata tadi, you paste me? Sudah senyap. Apa yang kamu bertengkar ni? Dia yang nak rampas kegemaran kata watak Anis. Dia tidak sesuai dengan Sakura, dah lah bodoh. Dah senyap. Mari duduk sini. Si ada terdengar kah menggunakan perkataan yang kasar dan tidak sopan. Kah tahu tak? Perkataan yang kah guna tu tidak sepatutnya. Ini menunjukkan tidak menerap kesantunan yang betul dalam perbualan. Terutama semasa kita beremosi. Semasa kita beremosi, kita akan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Okey, sebagai contoh, dengan orang yang lebih tua ataupun muda dari kita, seperti contohkan, Kah adalah kakak Hanis. Hanis adalah adik Kah. Kah panggil Hanis kau aku. Selepas tu Hanis pula panggil Kah kau aku. Okey, rasanya kalau panggilan aku kau tu Hanis dengan Kah, rasa boleh ke? Boleh. Ya, pasti boleh. Tetapi agak kurang sopan. Kalau kita gunakan aku dan kau bersama adik-beradik, jadi ayat yang sesuai dan sopan adalah saya dan awak. Dan juga Hanis suka sangat pakai bahasa rojak. Kita sebagai penutur jati bahasa Melayu, kita sewajarnya tidak mencampurkan dan tidak menggunakan bahasa rojak dalam pentuturan dalam seharian, kerana bahasa rojak ini sebenarnya menunjukkan tahap kita menguasai bahasa itu. Faham? Okey, Hanis dan Kah, kalau bukan kita yang nak martabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, siapa lagi? Sebab kita merupakan generasi muda yang perlu mengangkat martabat serta kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian. Okey? Kah dan Hanis, kamu mesti tahu dan mesti faham apa kepentingan kesantunan berbahasa. Okey. Saya terangkan. Kepentingan kesantunan berbahasa dalam kehidupan adalah untuk mewujudkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Masyarakat yang berbudi bahasa akan saling menghormati, tidak kira apa-apa jua, warna kulit ataupun status individu tersebut. Apabila wujudnya sikap saling menghormati, masyarakat akan dapat hidup dalam suasana yang harmoni, dalam sejahtera, walaupun hidup dengan masyarakat yang berbeza budaya. Adat dan kepercayaan dalam pada itu perselisih faham antara kaum seperti peristiwa hitam 13 Mei 1969 dapat dielakkan. Dalam pada masa itu, perselisihan faham antara kaum seperti peristiwa hitam 13 Mei 1969 dapat dielakkan ulang tahun kemerdekaan yang ke-51, iaitu pada tahun 2008. Ia bertemakan perpaduan teras kejayaan. Jelas menunjukkan betapa pentingnya
perpaduan kaum dalam negara kita yang yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Pepatah ada menyatakan, bersatu teguh, bercerai roboh. Justru apabila masyarakat bersatu, negara dapat berkembang dengan maju dan anasir-anasir luar tidak dapat menggugat kestabilan negara dengan mudah. Kah dan Hanis. Selain itu juga, kesantunan berbahasa penting kepada remaja-remaja kerana kita merupakan generasi pelapis yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negara. Hal ini menjadikan betapa pentingnya remaja sebagai model insan penting kelas pertama yang akan memimpin bangsa dalam mencapai kemajuan negara pada masa yang akan datang. Sehubungan itu, pembentukan perangai dan budi berbahasa yang mulia penting kepada kita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan. Nilai-nilai murni seperti bersopan santun, hormat menghormati dan sebagainya perlu diamalkan sejak kecil. Remaja yang berpribadi mulia dapat menjauhkan diri daripada kancah gejala sosial dan kerosakan akhlak kerana mereka sedar akan keburukan tindakan tersebut. Okey, Hanis Engkah. Di samping itu juga, disikap dari perspektif masyarakat pula, budi bahasa dapat menjalinkan silaturahim dan ukhuwah yang rapat antara jiran. Kini manusia semakin girah dalam mengejar kemajuan dunia yang moden, sehingga perhubungan dengan komuniti sekeliling menjadi tidak penting lagi. Budaya mengunjung, gotong royong, kenduri yang merupakan warisan nenek moyang sudah mula goyah di sesetengah kawasan. Sesetengah budi bahasa harus dijadikan asas untuk membentuk semangat kejiranan. Seterusnya, merapatkan hubungan antara satu sama lain, bertegur sapa dengan jiran tidak memadai untuk mengekalkan persahabatan sekiranya kita tidak mengamalkan sikap tolong menolong, kerjasama dan tolerasi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Kak minta maaf. Kak tahu Kak salah. Kak tak sepatutnya sebut perkataan yang tidak sepatutnya. Kak minta maaf ya Kak. Okey, akan maafkan. Dan kali jangan pakai perkataan yang tidak sepatutnya. Okey? Maafkan sebab saya menggunakan bahasa rojak. Sepatutnya saya utamakan bahasa Ibu Kak. Saya maafkan.